Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus minggu depan bersama saya Irfan Faruqi, yang mana ketika ini tempoh berkempen untuk pilihan raya kecil Pelangai sudah pun bermula, dan antara perkara-perkara yang diberikan tumpuan khususnya untuk berkempen daripada mulut calon sendiri menyatakan bahawa isu pembangunan, infrastruktur dan kebajikan golongan muda menjadi antara tumpuan utama tiga calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Menurut mereka, infrastruktur di DUN berkenaan perlu ditambah baik demi memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan berkenaan. Bagi calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam, selain meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, manifesto tambahan beliau akan turut memfokuskan kepada golongan belia. Kita banyaknya untuk anak muda pula. Tambahan anak muda ni kita tambah sikit lagi. Maksudnya banyak lagi program-program anak muda untuk memberikan kemudahan dan juga peluang-peluang kepada anak muda. Itu kita punya manifesto tambahan kepada kita. Datuk, ada yang minta ATM kat Pelangai tak ada. Ya, itu kita bincang kemudian. Sementara itu, calon Perikatan Nasional Kasim Samad berkata pengalaman bertanding pada pilihan raya umum ke-15 lalu memberi kelebihan kepadanya untuk mendekati pengundi di DUN berkenaan, termasuk menyelesaikan isu jalan raya. Dalam PRU 15 memanglah ada beberapa kelemahan, dan kelemahan-kelemahan tersebut telah semua diatasi dengan adanya negeri bantu, DUN bantu, kawasan bantu dan sebagainya. Apa kelemahan ketika itu? Jentera. Sebab semua berjalan serentak seluruh negara, yang ini tumpuan lebih, insyaAllah. Mengakui pemecatan daripada UMNO tidak mematahkan semangat, Hasli Helmi DM Zul Hasli pula mendakwa beliau nekat bertanding atas tiket bebas kerana pucuk pimpinan BN tidak mendengar suara akar umbi. InsyaAllah, macam saya akan siapkan saya punya manifesto. Saya minta anak Pelangai, rakyat di DUN N36, jangan tengok kepada parti, tengoklah kepada individu, body. Kita boleh lihat, sebab saya tahu hari ini pun saya pun ada dengar, bila saya nak masuk tadi pun Barisan Nasional asak saya. Jadi seolah-olah bukan saya yang, bukan BN lawan PN, BN lawan Hasli Helmi. Untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan senario PRK Pelangai ini, kita bersama-sama dengan tamu dalam talian, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Mujibu, kita mulakan dahulu dengan kenyataan, adakah benar ataupun tidak berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam PRK sebelum ini, untuk PRK Pelangai sebenarnya tidak ada pertandingan, keputusan sudah pun dibuat oleh pengundi. Sejauh mana saudara setuju dengan kenyataan itu? Ini satu kenyataan yang betul-betul overconfident. Irfan, saya melihat begini, Irfan, walaupun dalam secara atas kertas jelas Pelangai ini adalah kubu kuat bagi UMNO Barisan Nasional. Kita lihat bagaimana track record Barisan Nasional mempertahankan kerusi DUN Pelangai sejak tahun 1986. Dan ia berjaya dimenangi oleh Barisan Nasional dengan keputusan majoriti yang agak selesa. Seperti mana juga ketika PRU 15, Allahyarham Datuk Seri Johari juga telah menang di situ dengan majoriti hampir 4,000 undi, yang jelas meninggalkan dua pencabar yang lain daripada Perikatan Nasional dan juga PKR. Namun secara umum, bila kita melihat kepada komposisi kerusi keseluruhan 42 DUN di Pahang, bagaimana Barisan Nasional dan Perikatan Nasional terikat 17 sama dan boleh membentuk kerajaan hanya selepas ada pakatan longgar bersama dengan PH, dan kemampuan untuk Perikatan Nasional rampas kawasan-kawasan Felda Barisan Nasional, ada 7 kerusi-kerusi Felda Barisan Nasional yang dirampas. Maka kita mengambil juga template seperti mana yang berlaku dalam PRK di Slim, di Slim Perak. Barisan Nasional menang di situ pada pilihan raya kecil, tapi berjaya dirampas pada PRU 15 oleh PAS. Walaupun kita melihat ini mungkin dalam angkubah yang berbeza kerana PRK, PRU, namun apa yang kita lihat adalah bagaimana kemampuan PAS untuk tembus ataupun melakukan inroad di Pahang. Itu jelas barangkali sangat menakjubkanlah bagi saya. Dan dalam konteks ini mungkin kita melihat
dalam 16,000 pengundi yang ada di Dun Pelangai itu, apakah kursi-kursi Felda, 3 kursi Felda yang strategik di situ ya, di Felda Cemomoy, di Felda Kemasul, di Felda Sungai Kemahal. Ini barangkali juga sama seperti mana di kawasan-kawasan lain di Pahang. Apabila kawasan-kawasan Felda perubahan generasi kedua, generasi ketiga itu barangkali akan melakukan ini. Jadi ini mungkin kita melihat akan memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional untuk merampas kerusi itu. Di sebalik kita melihat atas kertas Dun Pelangai masih lagi menjadi kubu kuat UMNO Barisan Nasional, dan kelebihan sudah tentu melihat kepada undi bank Barisan Nasional campur Perikatan Nasional itu, campur Pakatan Harapan itu akan barangkali memberikan undi yang lebih besar kepada Barisan Nasional untuk mempertahankan kerusi itu, memandangkan kita melihat undi keseluruhan pada PRU 15 kalau dicampurkan undi Barisan Nasional, UMNO dan juga Pakatan Harapan sekitar 9,300 undi ataupun dalam 74% daripada undi 16,000 pengundi itu, maka ini barangkali kelebihan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga kekurangan kepada Perikatan Nasional. Tapi dalam konteks sentimen, dalam konteks Dun Pelangai ini sebagai kawasan Melayu yang mempunyai hampir demografi 72% pengundi Melayu di situ. Jadi ini warna-warni corak yang barangkali akan boleh dibuktikan Irfan pada 2 minggu akan datang. Tapi atas kertas saya masih melihat UMNO Barisan Nasional ada peluang untuk mempertahankan kursi Dun Pelangai. Ya, dalam pilihan raya sebelum ini ada beberapa kenyataan yang dibuat, di antaranya berkenaan dengan transferability of votes daripada pengundi dan juga penyokong Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional, dan juga transferability of vote daripada Pakatan Harapan kepada BN dan BN kepada PH. Dalam konteks PRK Pelangai, adakah itu sesuatu yang membimbangkan untuk BN menang selesa sekiranya ada sebahagian daripada penyokong asasnya itu beralih menyokong pada Perikatan Nasional, dan sekiranya tidak berlaku peralihan undi daripada Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional, Mujibo? Ya, ini barangkali satu hipotesis yang kita guna dalam membaca bukan saja pada PRN, 6 PRN yang lalu, tapi juga kita cuba membacanya, hipotesis serupa yang kita cuba apply ketika pilihan raya kecil Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai, di mana kalau kita melihat tumpuan di PRK Pelangai pada ketika ini, saya masih lagi menjangkakan hipotesis serupa tentang sentimen pengundi Melayu, memandangkan Pelangai itu menepati demografi dan geografi kawasan yang sinonim dengan pengundi Melayu, kawasan luar bandar, demografi pengundi Melayu yang tinggi, pertentangan yang barangkali hanya akan berlaku pada 2 parti yang mempunyai tradisi akar umbi yang kuat. Ya, dan sudah tentu hipotesis kedua adalah bagaimana pula prestasi kerajaan perpaduan antara Barisan Nasional Pakatan Harapan di Pahang dan juga secara khusus dan juga di peringkat nasional secara umum itu akan teruji. Jadi bila kita bercakap tentang transferability vote ini ya, hayunan ataupun hayunan undi daripada Barisan Nasional ke Perikatan Nasional dan juga daripada mungkin berlaku Perikatan Nasional kepada Pakatan Harapan itu bergantung kepada apa yang berlaku di Simpang Jeram dan juga Pulai yang lalu, Irfan. Pertama, melihat kepada sejauh mana peratusan keluar mengundi nanti, kerana ketika ini kita melihat persaingan 2 parti yang saya katakan tadi mempunyai tradisi akar umbi yang kuat antara UMNO dan PAS ini. Jadi kelebihan kepada UMNO dan PAS yang mempunyai kekuatan itu barangkali teruji di sini. Mana-mana parti yang mampu untuk mengeluarkan akar umbi mereka keluar untuk mengundi dan meyakinkan akar umbi masing-masing, itu barangkali akan memilih kelebihan itu. Kedua, kita juga harus melihat kepada margin peralihan undi itu tadi, terutamanya bila kita bercakap tentang pengundi Melayu, memandangkan pada ketika ini kita menjangkakan persaingan untuk merebut undi kelompok Melayu ini tidak akan terpecah kepada 3 seperti sebelumnya. Yang kita lihat bahawa dengan gabungan UMNO Pakatan Harapan itu barangkali akan membesarkan vote bank mereka. Jadi kalau keluar undi itu tinggi, maka Perikatan Nasional barangkali akan sedikit
tidak berkelebihan lah dalam konteks ini untuk merembut hayunan undi itu. Dan juga memandangkan sejauh mana sentimen Melayu Islam itu masih lagi membadai di negeri-negeri ataupun di kawasan-kawasan demografi dan yang tinggi itu, terutamanya apabila kita bercakap tentang kekuatan sentimen itu yang berjaya melakukan inroad di dalam konteks negeri-negeri Melayu seperti Perak, di Kelantan, Terengganu, Kedah dan tapi di Perak ataupun kita ambil di Pahang pada ketika ini, dia tidak tembus secara besar kerana Barisan Nasional masih lagi ampuh untuk mempertahankan negeri itu dan masih lagi memerintah negeri. Ya, Sled, daripada faktor kadar keluar mengundi, kita juga melihat kepada beberapa isu yang hangat diperkatakan ketika ini, khususnya berkenaan dengan bekalan barangan asas seperti beras. Jadi adakah itu juga akan memberikan kesan kepada pemilihan pengundi dalam PRK Pelangai, dan persoalan pokoknya ialah apakah strategi perpaduan untuk memastikan bahawa mereka mampu mengekalkan kerusi Pelangai ini, Mujibo? Ya, sebagai sebuah kawasan pilihan raya yang bersifat kawasan geografi luar bandar, isu-isu sebegini barangkali akan menjadi penawaran yang baik kepada dua parti bertanding. Itu memandangkan satu, isu-isu pembangunan, ya, isu-isu seperti mana yang kita lihat banyak disuarakan oleh pengundi sekitar itu tentang keperluan untuk membangunkan kawasan ini, memandangkan ini adalah satu kawasan yang strategik, ya, terletak di antara laluan yang menghubungkan beberapa negeri dan daerah yang strategik di Negeri Sembilan, begitu juga dengan di Selangor, ya, boleh juga pergi ke Johor. Dan terutamanya bila kita bercakap tentang Pelangai ini sebagai sebuah kawasan yang dipimpin agak lama, yang pernah Pelangai pernah membawa menteri besar, menghantar menteri besar untuk Pahang. Jadi sudah tentu politik pembangunan ini menjadi sedikit sebanyak itu, dan sudah tentu juga isu-isu yang terkait dengan ekonomi rakyat itu akan menjadi isu yang terbesar, menjadi isu terbesar dalam konteks perbincangan itu. Cuma ini harus dilihat juga dalam konteks melihat isu-isu yang terkait dengan sentimen Melayu dan Islam itu di dalam konteks ini. Apakah ini mampu digembleng oleh Perikatan Nasional untuk menarik minat pengundi pada mereka, di samping juga dengan kemampuan Barisan Nasional untuk mempertahankan politik pembangunan dalam kawasan begini. Dan sudah tentu seperti mana yang kita katakan di awal tadi, Irfan, sebagai pertentangan parti yang mempunyai akar umbi yang kuat, maka sejauh mana mereka mampu untuk mengelakkan adanya transfer vote di kalangan di kalangan penyokong masing-masing untuk tidak melimpah kepada parti lain, dan kemampuan mereka untuk mengeluarkan pengundi seramai mungkin, akar umbi seramai mungkin untuk keluar mengundi pada tarikh 9 Oktober itu nanti, memandangkan DUN Pelangai hanya memiliki pengundi yang begitu sedikit, dalam sekitar 16,400 pengundi. Jadi saya rasa kekuatan itu bergantung kepada mobilisasi parti dan akar undi masing-masing untuk menggerakkan jentera dan mengeluarkan pengundi mereka seramai yang mungkin pada hari pengundian itu nanti. Ya, kalau kita membuat perbandingan dengan pilihan raya kecil untuk Parlimen Pulai dan juga PRK di Dun Simpang Jeram, legasi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin itu menjadi central of the campaign, bahan kempen utama untuk meyakinkan pengundi mengekalkan kerusi tersebut kepada kerajaan perpaduan. Tetapi dalam soal Dun Pelangai ini bukan sahaja soal mempertahankan kerusi, tetapi juga ada pertembungan dengan beberapa isu, termasuklah isu DNAA. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan ketua yang mengepalai Barisan Nasional dan juga calon yang diletakkan di kawasan tersebut. Jadi dalam hal tersebut, apakah kaedah dan pendekatan yang sewajarnya digunakan oleh kerajaan perpaduan untuk to press the right button dan memastikan sokongan Melayu itu betul-betul condong dan selesa untuk Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini? Mujibo. Ya, saya tidak melihat isu-isu nasional itu akan memadai dengan kuat dalam konteks pilihan raya negeri, dan kita juga harus melihat ini dalam konteks Dun Pelangai itu sebagai sebuah kawasan luar bandar yang memerlukan, yang mungkin akan melihat kepada keperluan
pembangunan, ya, keperluan kepada infrastruktur, fasiliti, dan sudah tentu juga terkait dengan hal-hal yang menyentuh ekonomi rakyat, ya, tentang harga beras, harga barang, kos sara hidup dan sebagainya. Justru bagi saya dalam konteks ini kerajaan perpaduan yang memiliki kelebihan sebagai kerajaan yang mentadbir negeri tapi juga di peringkat persekutuan, maka jentera-jentera kerajaan dalam konteks ini barangkali boleh nak kata digunakan dalam pilihan raya itu mungkin taklah saja, tapi menunjukkan bahawa dengan kuasa yang mereka ada, dengan peluang yang begini itu barangkali boleh digunakan dan diambil kesempatan oleh pengundi dengan memenangkan Barisan Nasional untuk meneruskan kesinambungan yang ada, memandangkan ini adalah kawasan yang memerlukan kepada banyak pembangunan dan kesinambungan yang telah pun dirancang, yang dibawa oleh kepimpinan dahulu, dan sudah tentu sebagai negeri yang saya rasa begitu membangun dengan tepat, di mana pelanggai pernah menghantar Datuk Seri Arya Raham penyandang sebelumnya itu sebagai exco. Jadi perancangan-perancangan itu diperlukan dan pertimbangan ini barangkali mungkin akan memberi kelebihan kepada penyandang. Namun itu juga bagi Perikatan Nasional sudah tentu isu-isu yang terkait dengan pembangunan pelangai itu yang saya lihat barangkali akan dieksploitasikan oleh Perikatan Nasional. Kalau ini boleh dilakukan sebaiknya oleh Perikatan Nasional, di sebalik mereka masih lagi mungkin akan bertahan dengan isu-isu terkait 2R atau 3R itu, maka boleh memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional dalam konteks bahawa Perikatan Nasional ini barangkali pelangai boleh menggunakan Perikatan Nasional untuk menghantar isyarat bahawa walaupun pelangai pernah dipimpin oleh seorang menteri besar datang dari pelangai, dipimpin oleh Exco pada ketika dulu, tapi pembangunan dia barangkali tidak seperti mana yang digambarkan atau seperti mana yang diharapkan, maka dengan mengundi ataupun memberikan peluang kepada Perikatan Nasional sebagai pemangkang boleh menghantar satu isyarat kepada kerajaan agar lebih memberi tumpuan kepada pelangai, di sebalik pelangai ini antara Kerusidun yang pernah menghantar tokoh-tokoh hebat di negeri Pahang. Jadi ini barangkali dinamika pertimbangan yang barangkali akan memberi kelebihan baik pada Barisan Nasional Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Di sebalik mungkin saya masih lagi melihat isu-isu nasional itu tidak akan dimainkan, terutama yang menyentuh tentang kes yang terkait dengan Datuk Seri Zahid Hamid sebagai Presiden UMNO untuk konteks PRN di Pelangai ini. Terima kasih Mujib Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, berkongsi pandangan berkenaan dengan apakah yang boleh dijangkakan sepanjang kempen untuk PRK Pelangai ini sebelum pengundi membuat pilihan sama ada mengekalkan ia kepada Barisan Nasional atau mungkin berlaku peralihan. Terima kasih sekali lagi Mujibu untuk waktu ini. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita menyentuh pula perkembangan minggu depan untuk Gegar Vaganza yang akan bermula dengan All Star GV. Laporan penuh selepas ini, kita berehat seketika.